Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. PDPR kita hari ini ialah tajuk 6, elektrokimia. Subtopiknya 6.2, sel kimia. Okey, 6.1 telah kita pelajari minggu lepas. Okey, harap semua awak masih lagi ingat tentang 6.1. Tajuknya ialah elektrolisis dalam industri. Itu aplikasi elektrolisis dalam industri. Dan hari ini kita teruskan dengan tajuk 6.2, sel kimia. Okey, ini contoh sel ringkas, struktur dia. Di mana dikatakan tadi dalam sel kimia dia melibatkan dua logam yang berlainan. Okey, logam di sini dalam rajah ini satu magnesium, satu kuprum. Dan elektrolit yang digunakan adalah larutan kuprum 2 klorida ataupun dalam dia CuCl2. Ini contoh sel kimia yang ringkas. Di mana terminal negatifnya di sini adalah logam magnesium dan terminal positifnya adalah logam kuprum. Okey, dalam sel kimia yang ringkas terdiri daripada dua logam yang berlainan. Contoh dalam rajah di atas yang telah ditunjukkan tadi, slide yang tadi. Logam yang pertama ialah magnesium. Logam yang kedua ialah kuprum. Di mana magnesium tadi bertindak sebagai terminal negatif dan kuprum bertindak sebagai terminal positif. Dan elektrolit yang digunakan adalah kuprum 2 klorida. Tapi dalam buku teks awak, elektrolit dia ialah larutan kuprum 2 sulfat. Itu ialah elektrolit. Okey. Dalam sel ringkas ini, magnesium tadi menderma elektronnya membentuk ion magnesium dan elektron ini akan bergerak ke kuprum yang bertindak sebagai terminal positif. Jadi elektron dari magnesium diterima oleh ion kuprum dari elektrolit, diterima oleh ion kuprum 2 dari elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen. Kenapa? Kerana ion kuprum 2 kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Jadi apakah hasil akhir sel kimia ini? Pepejal kuprum akan terbentuk dan terenap pada jalur kuprum, iaitu kuprum tadi bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Pergerakan elektron dari terminal negatif ke terminal positif akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi apakah perubahan tenaga yang berlaku di sini? Ialah sel kimia. Perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia adalah tenaga kimia akan bertukar kepada tenaga elektrik. Ini dikatakan sel kimia yang ringkas. Sebab kita menggunakan dua logam yang berlainan dicelup ke dalam elektrolit. Okey. Okey. Apakah aplikasi konsep sel kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada berbagai sumber? Okey, dalam tugasan ini, ini tugasan awak. Dapatkah buah-buahan lain digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik? Okey, dengan menggunakan bahan yang dinyatakan reka bentuk sel kimia ringkas tersebut. Jadi awak pilih salah satu buah ataupun sebiji buah yang boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Maksudnya dalam buah tadi dia mesti ada elektrolit. Elektrolit itu sesuatu yang boleh mengalirkan arus elektrik. Awak reka bentuk sel kimia yang dinyatakan. Okey, di bawah tajuk ni ada istilah-istilah saintifik yang perlu awak tahu. Apakah maksud sel kimia, elektrolit, terminal dan siri elektrokimia. Okey, cikgu harap sesiapa yang masih lagi tak faham boleh bertanya soalan dengan saya. Okey, tugasan PDPR awak tadi
adalah tentang mereka cipta sel kimia yang ringkas menggunakan satu contoh buah-buahan. Okey. Okey, terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua. Okey, harapan dari saya semoga awak menyiapkan tugasan PDPR ini dan menghantar pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.